Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang tajuk-tajuk yang besar juga, yang masih lagi kita belum habis memahami terhadap penyakit yang biasa kena pada di kalangan kita yang disebut dengan gurur. Gurur maksudnya terpedaya. Dalam diri kita ni, kita senang untuk diperdayakan diri kita ini dengan beberapa perkara yang kena pada hati seseorang. Tajuk yang kita bincangkan ini merupakan tajuk yang di antara tajuk yang penting dalam ilmu kita, ilmu tasawuf dipanggil. Ilmu membersihkan hati ataupun tazkiyatun nafs, dalam pembersihan hati. Kita ulang balik, kalau kita boleh ingat baliklah. Dalam hidup kita ni ada dua perkara yang kita kena bersihkan. Yang pertama, bersihkan luaran kita. Yang kedua, bersihkan dalaman kita. Bersih luaran ini mudah kerana kita nampak kotoran yang berlaku ni, kita nampak jelas pada mata kita. Tetapi bersih dalaman ini payah kerana mata kita ni kadang-kadang tak nampak benda yang kotor yang sedang berlaku pada kitanya. Benda yang kotor yang berlaku dalam diri kita ni ialah penyakit hati. Penyakit hati ni disebut dalam kitab kita ni dipanggil ruas. Ruas yang pertama, ruas yang kedua. Dan sampailah kitanya sampai pada yang kita bincangkan tajuk ni lah. Iaitu gurur. Gurur ni kita bincang panjang. Sampai 24 kumpulan manusia yang gurur. Ataupun orang yang terpedaya. Siapa dia tu kita dah sebut dah awal-awal. Nampak gaya macam tak ingat semua dah dia panggil. 24 yang kita belajar sebelum daripada ni. Siapa yang terpedaya, macam mana terpedaya. Dan kita ni di hujung-hujung tajuk. Hujung tajuk yang membicarakan tentang kenapa kita terpedaya. Bahayanya terpedaya ni maksudnya kita letih je dah buat amalan. Buat je amalan, tiba-tiba amalan kita tidak diterima di sisi Allah. Kenapa kita jadi demikian? Jawabnya kerana kita diperdayakan oleh syaitan. Diperdayakan ni banyak keadaan orang yang terpedaya. Terpedayanya dalam diri kita ni terpedaya. Jawabnya kerana kita ni tak tahu ruang-ruang yang menyebabkan senang untuk diperdayakan. Tuan kitab kita ni diajar macam mana kita jangan diperdayakan. Hidup atas dunia ni jangan sampai kena pedaya dah. Kalau kita diperdayakan, rugi dah pada diri kita. Banyak je kita ni. Sebagaimana orang yang dia buat kerja, dapat barang kemas, cari emas. Dapat emas, bila sampai ke kedai bagi tahu ni bukan emas. Misal contohnya, dipedaya dia. Katanya kedai, emas ni ada begini. Dia kerja letih dah cari emas. Sampai kat kedai kata, tak, ni bukan. Katanya kedai, kalau saya boleh bayar pun, bayar untuk tembaga sajalah, bukan bayar untuk emas. Dia pun setuju. Katakanlah dia setuju. Padahal barang tu memang barang emas sungguh. Tapi dia diperdayakan oleh tokai kedai. Yang menyebabkan akhirnya, dia pun bawa balik dengan nilai tembaga, nilai besi. Dia tidak bayar, dia tidak dapat dengan nilai emas. Demikianlah dengan hidup kita. Hidup kita ni, bila kita buat amalan, tiba-tiba, syaitan pedaya kita. Kamu je orang yang paling warak. Kamu je orang yang paling terbaik. Kita pun kembang hidup-hidup kita ni.
Suka kita kerana kita diperdayakan oleh syaitan. Kena puji oleh syaitan. Bila dipuji oleh syaitan sikit je, kita rasa gembira. Pada diri kita demikian. Bila kita rasa gembira dengan apa yang telah dilakukan, dilakukan itu menyebabkan dalam keadaan demikian kita je diperdayakan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita ni, lalu kita je dalam keadaan yang di akhirat nanti kosong amalan kita menghadap depan Allah. Tuan kitab kita disebut bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada penyakit terpedaya ini. Ada 3 cara. Para hadirin sekalian ingat balik ni. Ada 3 cara nak selamatkan diri kita daripada diperdayakan. Nak sebutnya gambaran pada diri kita demikian. Bagaimana kita boleh terpedaya ni? Yang kita nak selamat daripada kena terpedaya ni. Yang pertama, kita diajar supaya guna akal fikiran. Guna akal fikiran kita. Akal fikiran kita ni yang boleh menyelamatkan diri kita. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kemakrifatan pada Allah. Para hadirin sekalian ingat balik kan yang kita belajar minggu sudah. Tapi tuan kitab kita ni dia hurai tentang mengenai ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Kenapa kita kena ada ilmu pengetahuan? Lepas pada dia hurai itu dia kata kita terus pada kemakrifatan. Yang kedua terus kemakrifatan. Patutnya yang kedua, yang pertamanya dia huraikan tentang akal. Yang kedua, dia terus kemakrifatan. Dia tak cerita lagi tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni yang ketiga. Yang insya-Allah hari ni kita akan sebut tentang mengenai ilmu pengetahuan. Tetapi dia cerita tentang kemakrifatan. Makrifah ni apa dia? Makrifah ni terbahagi pada 4 pula. Dan kalau kita boleh ingat balik lah. Sebab tu anak baca balik ni dengan tujuan nak suruh kita ingat. Sebab nampak gaya macam tak ingat, dia panggil. Jadi nak sebut ni, dalam makrifah ni ada 4. Makrifah apa dia? Yang pertama, makrifah diri. Yang kedua, makrifah kepada, yang pertama mengenal diri. Tuan kitab kita ni sebut. Biar kita kenal diri kita. Yang kedua, makrifah terhadap Allah. Kenal Allah. Yang ketiganya, makrifah terhadap keduniaan. Makrifat ni, biar kita tahu dunia ni sekadar mana. Dan yang keempatnya, makrifah terhadap akhirat. Tu yang kita belajar minggu yang sudah lah. Yang siapa yang boleh ikut tu, dia ikutlah. Yang tak boleh ikut tu, dengar dululah. Senang kita. Yang tentang yang kita belajar ni, macam mana kita nak suruh selamat diri kita demikian. Hari ni kita sambung pada muka surat 720. Muka surat 720. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengharapkan keselamatan di dunia dan juga akhirat, maka tentulah yang menjadi perhatian yang utama melaksanakan segala sesuatu yang dapat mengantarkan dirinya untuk menemui Tuhannya. Ini cara. Siapa yang nak suruh selamat dunia akhirat, sebagaimana doa kita sebut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuan kitab kita ni sebut, demikian dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun juga jadi baik, dunia pun baik, di akhirat pun baik. Macam mana cara? Semua benda yang kita buat mesti sampai kepada Allah. Tu cara mesti ada pada kita. Yang kita buat ni jangan hanya sekadar untuk manusia saja, jangan. Tetapi mesti benda yang kita buat ni biar Allah terima. Jangan Allah tak terima. Jangan kita buat ni, kita je rasa Allah terima, tapi Allah tak terima. Bahaya. Sebagai kita buat contoh apa dia? Sembahyang. Ramai orang sembahyang kan. Tapi lepas sembahyang, tiba-tiba sembahyang dia tu pukul balik tuan dia. Kenapa pukul balik tuan dia? Kerana dia cuai terhadap sembahyang dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fawailul lil musallin." Pergi mampuslah kamu dengan sembahyang kamu. Kenapa demikian? Kerana kamu sembahyang bukan kerana Allah. Kamu sembahyang ni kerana yang lain. Sembahyang, orang tanya, kenapa sembahyang? Nampak macam khusyuk dia sembahyang tadi. Kebetulan depan bakal mertua, dia sebut demikian. Dia sembahyang depan bakal mertua. Dia bukan sembahyang nak suruh jadi, tapi dia nak tunjuk pada bakal mertua dia. Ini pun ada demikian. Orang tanya, kita bersedekah, misal contohnya. Bila kita bersedekah, dalam diri kita ni,
Waktu mana kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersedekah, banyak nilai sedekah kita, tapi kosong. Pahala tu kosong. Kenapa pahala kosong? Kerana kita bersedekah nak suruh orang puji, bukan nak suruh Allah terima. Sebab tu Tuhan kita disebut, setiap benda yang kamu buat nak suruh selamat dunia dan akhirat, nak suruh kamu dapat dunia dan juga akhirat, buatlah kerana Allah. Tu cara Tuhan kita dia disebut demikian. Segala sesuatu yang dapat mengantar dirinya untuk menemui Tuhannya, dan semua hal yang memberikan kemanfaatan di alam akhirat. Benda yang kamu buat ni, benda yang kita buat dalam hidup kita, orang tanya kenapa? Kerana saya nak bawa bekal untuk akhirat nanti. Jangan kita buat untuk dunia, jangan. Biar kita tahu nilai dunia. Dunia ni, walaupun orang puji, tidak ada satu sen pun nilai kalau kita dihumban ke dalam neraka Allah. Tak bernilai. Semua benda yang kita buat, biar nampak akhirat. Dalam hidup kita ni, ini Tuhan kita ajar pada kita ni. Dia kata, kamu buatlah sesuatu benda, biar kamu boleh dapat balik di akhirat nanti. Jangan kamu buat satu benda, tiba-tiba kamu tak dapat di akhirat nanti. Rugi pada diri kita. Yang kita buat contoh tadi lah. Bila kita, macam contoh kita datang majlis ilmu ni. Jangan sekadar kita datang untuk majlis ilmu ni, untuk sekadar orang sebut, rajin dia belajar, bagus dia menuntut ilmu. Jangan. Tetapi bila kita datang menuntut ilmu ni, kita nak suruh apa dia? Di akhirat nanti, kita dapat terlepas daripada azab api neraka Allah SWT. Duduk sekejap je. Duduk sekejap. Mendengar kuliah, misal contohnya. Kita duduk je, orang tanya, buat apa dengan kuliah? Kamu duduk dengar kuliah, lalu pula tabun derma, misal contohnya. Kamu dengar, kamu dapat apa? Kita kata, dapat akhirat. Terjawab. Dapat akhirat. Walaupun tak nampak, dunia ni tak nampak, ganjaran kita, tetapi kita yakin di sana di akhirat kita dapat balik benda yang kita laburkan di dunia ini. Habis masa kita. Ada orang kata, kalau kita duduk depan TV masa sekarang ni, depan TV masa sekarang tengok Tom and Jerry misal contoh, sonok lagi, kita boleh suka hati lagi kerana kita boleh tengok cerita-cerita demikian. Kita kata tak, dunia dapat yang tu, tapi saya tak dapat untuk akhirat. Ini contoh pada diri kita. Biar kita buat satu benda ni, biar nampak akhirat dalam kehidupan kita. Tuan-tuan kita ni ajar. Biar sama demikian. 2, sekalipun urusan duniawiyah yang tidak akan ditinggalkan, sebab dunia adalah sebagai sarana kenaikan menuju ke akhirat nanti. Jangan sampai kita nak kepada akhirat sampai tertinggal dunia, tak. Bukan begitu. Dunia ni kita guna juga untuk ke mana? Untuk ke akhirat. Tak bolehlah ada orang kata, orang ajak kita, jom kita pergi shopping. Misal contohnya, kita kata, tak nak dunia tu semua tu kita. Dunia semua. Bukan begitu. Shopping tu pun kena pergilah shoppingnya untuk beli barang-barang keperluan. Untuk apa dia keperluan ni? Keperluan kita nak masak. Siap masak, kita boleh makan. Dengan kita makan kenyang, akhirnya solat kita jadi khusyuk. Kemudian ibadah kita jadi dekat dengan Allah. Kita jadi dekat dengan Allah. Ini kaedah dalam yang dinamakan dengan dunia. Jangan kita nampak, kita ni jangan terperangkap dengan dunia. Tu je. Shopping je, tiap-tiap hari shopping. Sampai tokek kedai pasar raya tu kenal dah muka kita. Nak sebutnya kerana apa dia? Kerana kuat sangat shopping. Itu tak boleh juga. Dalam hidup kita jangan jadi dunia ni matlamat, tetapi akhirat tu menjadi matlamat. Ayah kita kan, ada orang kahwin, orang tanya, kenapa kamu kahwin? Saya dapat suami yang sadu, misal contoh. Kerana dapat suami yang sadu, dia kahwin. Tak, bukan demikian. Kenapa kamu kahwin ni? Saya kahwin kerana Allah. Saya nak suruh saya dapat akhirat nanti, saya boleh bersama dengan keluarga ini juga di akhirat Allah SWT nanti. Itu cara demikian. Tak boleh kerana orang tanya kenapa kahwin? Kerana bosan sangatlah. Orang sibuk tanya bila nak makan nasi minyak, bila nak makan nasi minyak. Yang menyebabkan akhirnya saya kahwin juga. Tak boleh. Kahwin tu mesti kerana Allah. Dalam hidup kita kerana Allah. Kerana apa dia? Kerana nak suruh nampak balik di akhirat nanti. Pasangan hidup kita ni juga yang akan meneman kita di akhirat nanti. Itu cara demikian.
Bukan kita nak kepada yang disebut, kalau dapat kebetulannya bakal suami kita ni orang yang berada sikit. Kemudian bakal suami kita ni orang yang ada rupa sikit. Misal contohnya, dalam diri kita, itu bonus yang Allah bagi. Bonus yang Allah bagi. Itu contoh rumah tangga. Sama juga dengan seorang suami, seorang lelaki, dia kahwin. Dia kahwin bukan kerana perempuan itu cantik. Bukan kerana keturunan dia, tak. Tapi kerana apa dia? Kerana agama yang ada pada perempuan tersebut. Bila agama yang ada pada perempuan tersebut, dia kahwin. Itu cara yang diajar dalam agama. Hidup kita ni buat apa saja pun kerana akhirat. Bila kerana akhirat, kita buat kerana akhirat, kita akan rasa selamat. Di dunia pun selamat, dan di akhirat nanti kita pun akan selamat. Nah, manakala kehendak sebagaimana yang tercantum di atas itu sudah meresap dalam hatinya. Tuan kita sebut. Kalau yang kita sebut tadi dah memang mantap dalam jiwa setiap di kalangan kita, maka niatnya dapat dikatakan sudah benar. Dalam segala sesuatu yang dikerjakan, pasti dipilih mana yang dapat menyelamatkan dirinya dan mana yang akan mencelakakan diri dia. Kalau kita ni dalam hati kita ni dah faham terhadap nilai akhirat tu besar, kita dah nampak akhirat tu besar, kita tahu, kita boleh menilai terus. Boleh menilai terus, yang ni yang baik, yang ni yang buruk. Tapi kalau kita ni tak letak akhirat tu jadi besar, kita tak boleh nilai. Nampak dunia je memanjang pada diri kita. Nampak keduniaan itu menjadi nilai utama pada kita. Bila orang masuk kahwin, nak kahwin kan, benda yang biasa orang kita pergi tanya apa dia? Berapa hantaran dia tanya. Kan misal contoh kan, orang kita ni dia bisik je, berapa hantaran? Orang tu pun jawab 99999. Celik mata dia, misal contohnya. Celik mata dia, kenapa 99 macam nombor telefon bomba je. Disebut demikian. Dia pun jawab, dia kata apa dia? Dia kata perempuan yang dia nak kahwin ni hebat. Perempuan yang dia nak kahwin ni, anak dara ni, orang yang belajar PhD, orang belajar begini. Dia sebut demikian. Nampak dunia dia. Tapi, bila ada orang, kalau kita pergi tanya dia, berapa hantaran misal contohnya? Entahlah. Tak dia beritahu berapa. Dia sebut dia nak bawa, yang Allah reda je banyak mana. Di waktu tersebut kita tahu dah. Kalau kita tanya balik, kita tanya, ni contoh, saya nak sebut contoh mengenai nilai perkahwinan untuk dunia, perkahwinan untuk akhirat. Demikian juga kita dalam meniaga. Dalam kita meniaga sama juga. Orang meniaga ni, ada yang dia teliti seteliti-telitinya. Ada yang dia kira lebih je. Bila dia meniaga, dia masuk barang dia. Dia timbang. Ada orang yang ditimbang ataupun dia kedekut, ditukar takaran dia. Ditukar timbangan dia tadi. Dia beratkan. Kadang-kadang dia campur terus yang ditimbang tu sendiri. Yang menyebabkan kosong dia tu gerak ke depan sikit. Bila dia tambah barang, barang tu cukup-cukup dengan sekilo misal contohnya. Sekilo sekali dengan timbangan tu. Ada orang yang bila dia meniaga, dia bagi lebih. Kalau kita tanya, kenapa kamu bagi lebih? Dia kata, saya nak supaya sama di akhirat nanti. Sama juga dengan yang disebut tadi. Ada orang yang hidup ni kerana dunia. Ada orang yang hidup ni kerana akhirat. Bila kamu nak pada akhirat, Allah akan bagi mudah dalam hidup kamu demikian. Yang ni kamu akan lakukan. Dan kamu akan selamatlah daripada kecelakaan dunia. Dan kamu selamat daripada perangkap dunia. Oleh sebab itu, di saat ia makan, misalnya, contoh tuan kita buat contoh. Di saat mana dia makan, misalnya, atau sedang mengerjakan untuk memenuhi hajatnya, maka tujuan utamanya ialah memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar amalan itu diterima olehnya sebagai suatu kebaktian yang menjurus dalam menempuh jalan ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia makan, walaupun dia qada hajat, walaupun dia buat satu benda tersebut, dia nak suruh apa dia? Yang penting aku dapat redha Allah.
Tu. Punca apa dia? Punca dia kenal akhirat dalam diri dia. Makrifah tadilah. Makrifah dalam perbincangan makrifah. Bila kamu tahu dah tentang nilai akhirat tu jauh lebih besar daripada nilai dunia, walil akhiratu khairun wa abqa, maka kamu ni akan rasa nikmat. Segala benda ujian yang Allah bagi pada diri kamu, kamu tak rasa galat. Tak ada pada diri kita. Ni kalau kita ni rasa dunia ni bernilai, katakanlah dunia ni bernilai pada kita. Bila kita turun, misal contoh, turun daripada kuliah ni, hilang kasut yang kita baru beli. Hilang kasut. Kalau dunia tu kita rasa bernilai, kita ni datang dalam hati kita, Allah, menyesal beli semalam. Kalau tahu nak hilang hari ni, taklah pada diri kita ni beli semalam. Kita rasa demikian. Ni kerana kita rasa dunia. Tapi ada orang yang kita buat contoh, kita naik ni, tiba-tiba turun-turun tengok tak ada kasut kita. Tak ada kasut kita. Ada orang yang hati dia jadi apa dia? Tak apalah ya Allah. Hilang di dunia, jumpa balik di akhirat nanti. Pada diri dia demikian. Relax je dalam hidup dia. Ini contoh kehilangan. Misal contoh, kadang-kadang kan kita, kawan-kawan kita datang nak jumpa dengan kita, nak pinjam duit. Boleh tak nak pinjam duit sekian banyaknya? Kita kata nak bayar bila? Dia jawab sebulan lagi bayarlah. Orang yang dia berasa bernilai terhadap duit tadi, dia pun bagi. Kemudian lepas mak dia bagi tersebut cukup sebulan, kawan dia datang jumpa dengan dia. Sebulan dan tapi saya tak boleh bayar lagi. Kita kebetulannya nak guna duit tersebut. Dia bagi tahu tak boleh bayar ataupun dia tak bagi tahu langsung. Senyap raib je. Kita telefon tak angkat. Kita hantar mesej dia delete. Misal contohnya. Kita buat macam-macam gaya, dia buat tak reti pada hutang itu. Datang tak dalam jiwa kita ni rasa menyesal aku bagi pada dia. Kalau kita rasa menyesal waktu mana kita bagi tu, maknanya kita rasa bernilai lagi terhadap harta tadi. Tuan kita sebut, dunia kuat lagi daripada diri kami. Tapi ada orang, bila dia kata, tak dapat dah, nak buat macam mana, kita dapat di akhirat nanti je dah. Dapat di akhirat nanti dah. Dah, kalau kita menyesal pun, benda apa yang kita dapat? Duit tu dapat, duit tu tak dapat. Pahala dapat, pahala pun tak dapat. Tak kena gaya dapat apa dia? Dapat dosa pula. Macam kita hilang kasut ni lah kan. Bila kita hilang kasut, contoh kita hilang kasut ni, Ana buat contoh yang mudah. Ramai mana orang, bila dia cari-cari tak jumpa, dia cekak pinggang. Menatang mana curi kasut aku dia? Curi saja tak apa juga. Dia kata aku tak halal dunia akhirat. Dunia akhirat tahulah, tahan juga. 7 keturunan dia sambung sikit lagi. 7 keturunan dia sambung sikit lagi. Nak sebutnya marah sungguh dia. Benda apa yang dia dapat? Benda apa sebenarnya kita dapat? Kasut tu dapat, kasut tu tak dapat. Lepas tu pahala dapat, pahala pun tak dapat. Benda apa yang dapat ni? Dosa mulut tak berhenti. Yang kita dapat dosa je. Tapi orang kalau kita ni nampak akhirat, biarlah terlepas dunia, tapi jangan kita terlepas akhirat. Biarpun kita tak dapat dunia ni, katakanlah kita tak dapat dunia, tapi jangan kita tak dapat pahala dalam hidup kita. Bila kita ni terlepas dunia, tapi kita dah ungkit, tak berhenti. Benda yang kita ungkit ni, kita sebut-sebut ni, kita bagi tahu ni, waktu mana kita ungkit, kita dah kehilangan. Barang tu pun hilang, pahala tu pun hilang, tak kena gaya, dosa pula dapat. Ni cara Tuan kita sebut. Satu, orang mukmin ni, kalau dia dah kenal akhirat, dia akan rasa pada diri dia, tak apalah dunia ni. Kerana dunia ni memang begitu. Allah jadikan ujian. Ialah kalau kita nak kirakan rasa rugi tu, adalah banyak benda yang rugi. Orang yang berumah tangga, na'udzubillah min dzalik. Dia berumah tangga, kahwin sampai 20 tahun bercerai. Dia hujung 20 tahun nak kahwin. 30 tahun nak kahwin, bercerai. Dia akan kata apa dia? Menyesal aku kahwin dengan mamak ni dulu. Dia. Kalau aku tahu macam ni nak bercerai pun aku tak kahwin dengan mamak ni. Dia akan sebut demikian. Benda apa yang kamu dapat?
dengan kamu bercerai. Kamu dah bercerai. Suami dah tak ada. Pahala dah habis. Kemudian kamu timbulkan ungkit kebaikan kamu. Yang dah habis tu, habislah dalam hidup kamu. Tunggu untuk apa dia? Tunggu untuk akhirat. Kalau orang tanya kenapa? Saya tunggu ganjaran di akhirat nantilah. Yang ni orang yang tidak berputus asa dalam hidup dia. Sepanjang kita hidup, Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Ujian ni untuk apa dia? Untuk kita dapat balik di akhirat nanti. Anak mudah je. Kalau orang kata, tak percaya Ustaz tak dapat. Anak kata, cuba mati. Cuba mati. Lepas pada mati ni nampak tak nampak? Anak sebut, selagi mana kita tidak mati, kita tak nampak. Tak nampak kita. Bila kita meninggal dunia, masuk dalam kubur nanti, kita akan rasa bangga. Bangga. Oh, Alhamdulillah aku dulu datang juga dengar Ustaz mengajar. Walaupun aku tertidur waktu tu, misal contoh. Kita akan sebut juga, Alhamdulillah aku sempat juga datang dahulu. Aku sempat juga belajar dahulu. Kita akan rasa syukur. Bila? Dalam kubur nanti. Bila dalam kubur tu, rasa nikmat. Alhamdulillah aku sempat. Mana kalau orang yang tak sempat datang, rumah dia dekat je. Seksyen 9, seksyen 8, seksyen sekitar ni kan. Semua seksyen di sekeliling masjid ni yang dia ada. Tapi dia tak datang belajar. Masuk dalam kubur seksyen 21 tu, tepuk dahi. Menyesal aku. Menyesal aku. Kenapa? Kerana tak sempat datang, tak belajar. Waktu mana orang sedang belajar, kita tak belajar itu sendiri. Allahu Akbar. Itulah ada orang kita kan, meninggal dunia pun, tak ada orang nak datang sembahyang jenazah dia. Kenapa tak ada orang nak datang? Dia tak hidup dengan orang lain. Tak bercampur gaul dengan orang lain. Meninggal dunia tu, tak tahu nak buat macam mana. Anak-anak tak tahu nak buat macam mana jenazah terhadap jenazah ibu dia. Punca apa? Punca dia tak pernah datang majlis ilmu. Tak duduk dengan orang ramai. Tak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Orang tak kenal pun dia. Bila dia meninggal dunia, 2-3 beranak tu je yang hantar jenazah dia. Orang lain pun tak pergi nak hantar jenazah dia. Punca apa dia? Punca hidup dalam keadaan kita menjauhkan diri kita daripada akhirat Allah SWT. Belajar untuk kita dekat dengan akhirat. Oleh sebab itu, di saat mana dia makan misalnya, atau sedang dia mengerjakan untuk memenuhi hajatnya, maka tujuan utamanya ialah memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar amalan itu diterima olehnya sebagai satu kebaktian yang menjurus dalam menempuh jalan ke akhirat. Ini pun dapat saja berlaku sebab sekalipun tampaknya berupa perbuatan ataupun amalan keduniaan, tetapi oleh sebab niatnya benar lalu dicatat sebagai amalan keakhiratan pada diri dia. Kita buat contoh yang lain. Macam mana? Kadang-kadang kan, kita ni hari hujung-hujung minggu dapat 7 jemputan. Misalnya. 7 jemputan. 7 jemputan tu, kita pergi makan 1 je jemputan. Yang 6 tu, kita tak makan pun. Pergi, kadang-kadang nak pergi bersalam kaut je dipanggil. Salam tu nak letak duit sikit dalam tangan kita. Nak bagi pada tuan rumah. Tu je kita ni. Kita bukan nak makan pun. Tuan rumah kata jemput dah makan. Jemput dah, saya dah sedia. Kita kata minta maaf lah. Saya dah banyak sangat dah makan. Kena cendol pulut tapai pula tadi kita sebut. Kemudian tadi kena banyak benda yang kita dapat. Kita sebut. Habis tu kita datang ni untuk apa? Datang yang 6 lagi. Yang pertama je kita makan. Yang 6 lagi tak makan. Kenapa kita makan? Kita datang ni. Datang untuk dapat pahala akhirat. Tu je yang kita nak ni. Nak menyambung silaturahim. Tak ada niat lain. Kita ni datang ni kan. Bukan nak suruh dia balas pun tidak. Nak suruh sahabat kita ni balas. Kita ni datang bukan kerana nanti kalau aku buat kenduri kahwin anak aku, dia tak datang pula. Kita pun terpaksa datang juga. Tak, bukan kerana tu. Tapi kita datang tu kerana apa dia? Kerana harap supaya di akhirat nanti Allah tulis ganjaran kita menghadiri setiap jemputan. Itu cara demikian.
Ada di kalangan kita ni, dia tak larat. Dia dapat 7 jemputan. Semua 7 jemputan tu, dia sebut waktu mana orang jemput dia, dia jawab, saya datang. Tapi, bila pada hari yang dia sebut tu, dia pergi rumah tamu, dia lepeh terus dah. Balik dia. Tidur dah. 6 lagi dia tak datang. Orang tanya, kenapa tak datang? Alah, datang pun makanan sama juga dia sebut. Datang pun, ni maknanya kamu dunia. Kamu nak pada dunia. Tapi, orang yang dia nampak akhirat, datang je lah. Penat macam mana pun datang. Kita je. Kebetulan pula, tempat jamuan tu pula, naik bukit, misalnya contoh. Kita pula sakit lutut. Kita pula lutut tak tahan dah. Tapi, datang juga kita, mengah-mengah, naik juga. Kenapa kita naik juga ni? Kerana kita yakin, di sana ada pahala yang Allah sediakan untuk kita. Ini cara dalam hidup orang mukmin dipanggil. Dia nampak keakhiratan itu. Dia kata payah dah nak dapat jamuan macam ni. Orang jemput, pahala orang jemput tu, dia jemput tu sunat. Kita menghadiri itu wajib. Wajib untuk kita. Di saat mana kita nak datang tadi, tiba-tiba kita ni penat sangat. Kadang-kadang tengok jam. Jam kita ni dah pukul lepas pada maghrib dah. Tak habis lagi jemputan ini. Kita pun telefon yang tempat jamuan tadi. Pukul 8 dah ni, sempat ke kalau saya datang? Tuan ni kata banyak lagi makanan jemput datang. Dia sebut. Kita telefon ni sebenarnya nak bagi tahu tak boleh datang dah. Tapi tuan tu kata jemput datang. Kami terbuka lagi ni. Kami seronok lagi ni. Katanya mereka. Kita letih-letih pun datang juga. Datang juga tu, bukan datang tu kerana nak tuan rumah tu saja, tidak. Bukan kerana nak raih tuan rumah tu saja, tidak. Tapi nak apa dia? Nak pahala di akhirat nanti. Tu cara tuan kitab kita ni ajar pada diri kita. Ni contohlah. Nak suruh kita faham bagaimana orang mengenali akhirat. Bila orang mengenali akhirat, makrifah tadi. Kan makrifah ni ada 4. Kenal diri, kenal Allah, kenal dunia, kenal akhirat. Yang tuan kitab kita dah sedang hurai. Bila kamu kenal akhirat, kamu jadi kuat diri kamu. Kerana kita kenal akhirat lah kita bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni, tak ada siapa pun yang tahu yang kita bangun tahajud. Tiba-tiba kita bangun juga. Kenapa kita bangun? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Katanya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah cerita ni, orang yang sangat renggang tu badan dia. Renggang tu badan dia daripada tempat tidur yang sedap. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Madaji' ni tempat tidur yang empuk. Sedap. Dia sedang tidur lain. Bangun dia. Kenapa bangun? Yad'una rabbahum. Kerana dia tahu masa ni lah masa yang paling bernilai berdoa kepada Allah. Macam orang kenal nilai tiket kan, tiket kapal terbang kan. Orang tahu nilai tiket kapal terbang. Bila dia ni bergegas ke lapangan terbang, tiba-tiba jam. Jalan tu jam. Masa ada setengah jam lagi nak boarding. Berdebar ni. Duk dak, debar. Kenapa berdebar ni? Terlepas yang ni, melepas dah tiket kapal terbang ni. Dia rasa demikian. Dia tahu nilai kapal terbang. Bila dia tahu nilai tiket kapal terbang, dia berdebar terus. Demikian juga dengan orang mukmin. Dia tahu nilai tahajud malam. Bila tahu nilai tahajud malam, dia berdebar kalau dia terlepas. Dia berdebar kalau dia tak ambil manfaat. Dia tahu nilai. Macam kita tahu nilai. Bila kita tahu nilai raudah, misal contoh, di raudah tu doa mustajab. Rela bersesak-sesak. Tolak-tolak dengan Nigeria tu misal contoh. Kita sanggup kita macam mana pun gaya kita nak pergi ke raudah tadi. Kenapa? Tahu nilai. Akhirat kena begitu. Akhirat ni, bila kamu tahu nilai akhirat, kamu sanggup buat apa saja. Redah segala halangan. Punca apa? Punca kamu tahu nilai akhirat Allah SWT. Payahnya nak tanam yang ni dalam jiwa seorang. Nak tanam dalam jiwa kita ni. Kita nampak nilai dunia je. Mana kita nampak nilai akhirat?
Sebab tu orang kita ni, kalau dia nampak nilai akhirat kan, misal contoh saf yang pertama. Rasulullah sebut, siapa yang dapat saf yang pertama ni, pahala dia senilai seekor unta, kata Rasulullah. Hari Jumaat tu, kalau orang lelaki dapat saf yang pertama, hari Jumaat, pahala dia sebesar seekor unta. Saf yang kedua lembu, saf yang ketiga kambing, saf yang keempat ayam, saf yang kelima telur. Orang tak akan berebut saf yang kelima, yang keenam. Orang berebut saf yang pertama je. Nilai dia panggil. Tahu nilai, kita berebut terus. Tapi oleh kerana kita tak tahu nilai akhirat, bila kita tak tahu nilai akhirat kan, ia menyebabkan kita ni tak berebut di kalangan kita. Sahabat-sahabat kan, dia tahu nilai akhirat. Sampai dalam majlis ilmu ni tak ada ruang. Tak ada ruang. Bila belajar tu, Rasulullah cakap je, penuh je. Penuh, tak ada ruang. Sampai peringkat, bila orang lewat datang, berdiri belakang-belakang. Berdiri belakang-belakang tu, Rasulullah sebut, tafassahu yafsahillahu lakum. Buka ruang. Siapa yang buka ruang kepada orang yang datang lewat tadi, Allah akan buka ruang untuk kamu di akhirat nanti. Masing-masing pun buka ruang. Mula-mula tak nak bagi ruang. Tak nak bagi ruang. Kenapa tak nak bagi ruang? Kerana padan muka dia lewat sangat. Senang cerita ni. Tapi, bila Rasulullah mula ajar pada sahabat-sahabat, tafassahu yafsahillahu lakum. Buka ruang. Bila kamu buka ruang, Allah buka ruang untuk kamu di akhirat nanti. Masing-masing buka ruang. Mai duduk sini. Itu dia mula berlomba sampai tahap demikian. Sebab tu kalau jemaah pergi ke Mekah, Madinah kan, kalau kita tak ada dah ruang, salah satu caranya sebut tafassahu yafsahillahu lakum. Sebut tu, orang yang dengar tu, dia akan buka ruang terus. Ni cara lah. Bila kita pergi, tengok tak ada dah ruang. Mulut kita pun, jangan senyap lah. Mulut kita membuka. Tafassahu yafsahillahu lakum. Buka ruang. Allah akan buka ruang untuk kamu. Yang faham tu buka terus. Berlomba tu, saf yang pertama kita dapat tak kena gaya. Punca apa dia? Masing-masing nak tahu. Nak ambil kebaikan demikian. Sebaliknya, sekalipun nampaknya berupa amalan keakhiratan. Ni, anda ingat ni guru anda disebut. Kadang-kadang, amalan dunia tapi dapat akhirat. Tapi kadang-kadang ada amalan akhirat, tetapi manakala niatnya salah, maka tidak ada balasan baik sama sekali dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang nampak dia buat amalan akhirat, tapi kosong di sisi Allah. Tak dapat dunia daripada diri dia. Ada orang buat amalan dunia, tapi dapat pahala akhirat. Tapi ada orang yang buat amalan akhirat, tiba-tiba tak dapat langsung. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Macam mana? Bila kamu datang riak. Buat tu bagus dah. Semayang elok je. Tapi riak menunjuk. Tak nampak ni dari saya ni, bengkak ni dari saya. Dia sebut demikian pada orang lain. Habis pahala kamu. Bila kamu buat amalan akhirat, derma. Bagi derma. Bagus. Tapi tunjuk pada orang. Ria'an nas. Menunjuk di kalangan manusia. Akulah yang seorang dermawan. Habis pahala. Pahala yang patutnya kita dapat, tiba-tiba kita habis. Kerana buat perbuatan kita tadi di atas niat yang kita lakukan. Itu kena atas kepahaman kita lah dalam hidup kita. Sebab tu dalam hidup kita ni, bila orang buat jahat pada kita, kita niat terus. Ya Allah, jadikanlah segala kejahatan itu kafarah terhadap dosa-dosaku, Ya Allah. Kita tukar balik. Ya Allah, segala kejahatan yang orang buat pada aku ni, kafarah dosa-dosaku, Ya Allah. Supaya apa dia? Di akhirat nanti kita tak kena dah. Tak kena dah pada diri kita. Sebaliknya, bila orang buat benda yang baik, jangan keji. Jangan caci. Jangan caci orang buat benda yang baik. Bahkan kita kena suruh kebaikan yang dilakukan itu untuk menambahkan lagi kebaikan pada manusia. Anda buat contoh yang mudah pada dia. Itu sebab yang berlaku di kalangan masyarakat kita kan. Sebab ni tak sepatut kita pertikai. Sebab cara syar'i.
perempuan 2 orang tu yang ditangkap dalam keadaan yang dua-dua ni sedang nak melakukan benda yang terkutuk. Perempuan sama perempuan. Lalu dijatuhkan hukuman oleh mahkamah syariah di Terengganu. Bila hukuman untuk disebab dia. Sebab pun bukan sebab sampai peringkat 100 kali sebab. Ditakzirkan dia. Ditakzir dia sebab. Oh, waktu mana sebut sebab ni, riuh. Masyarakat kita ni riuh. Riuh. Sampai peringkat kabinet keluarkan sebut, kata apa dia? Tak sepatutnya sebab dilaksanakan kepada wanita tersebut. Dia tidak bersifat Bismillahirrahmanirrahim, katanya Perdana Menteri. Lah, kita sebut. Cuba tengok balik sebab tu. Sebab yang dilakukan itu macam mana? Sebab tu ambil je tangan tu lepih je. Bukannya lepop begitu, tidak. Angkat tu sikit, tak kedengaran pun sakit, tak kedengaran meraung, tak kedengaran pun. Yang tahunya perempuan tu 2 orang mengalir air mata. Cuba tengok balik sebab penjaga sivil ini macam mana. Sebab sivil tu hayun dekat punggung tu, kalau kena dekat punggung tu mandul kalau orang lelaki. Maknanya mati pucuk teruslah orang lelaki tu. Sampai tak demikian. Kemudian kalau kena sebab tu, tersiap daging-daging tersebut. Yang ni, yang sebab tu. Kenapa sebab tu tak marah? Kenapa sebab tu tak marah pula? Sebab syar'i ni marah. Kenapa? Patutnya orang yang nampak akhirat, dia tak nampaklah benda demikian. Dia kata, alhamdulillah, benda yang baik yang dilakukan itu. Ni kan, hari ni, dalam surat khabar kecoh, pasal orang minum arak beracun. Arak beracun, 19 orang mati. Kenapa tak riuh? Bisinglah sikit negara kita. Minum arak beracun. Oh, rupa-rupanya arak ni ada yang beracun, ada tak beracun rupa-rupanya. Arak tu kira beracun dua-dua. Arak ni kira-kiranya memusnahkan. Minum tu sampai 19 orang mati. Kenapa tak arahkan supaya tutup kilang-kilang arak? Tutup kelab-kelab malam dan sebagainya. Kenapa dia? Dulu, bila terbakar Mahat Hafiz dahulu kan, bukan main lagi riuh. Diminta supaya cek Mahat Hafiz. Diminta supaya apa dia? Tutup Mahat Hafiz yang tak cukup biayawan. Habis bomba-bomba ni datang cek. Sekolah Mahat Hafiz kita ni pun kena cek. Nak sebutnya kena cek habis. Bomba datang, buat pelaksanaan sedemikian. Minta supaya tambah yang tu, tambah yang ni. Yang ni mati 19 orang ni, yang minum arak ni kenapa tak pergi cek kelab-kelab malam? Tak cek kedai-kedai nombor ekor. Kedai-kedai nombor ekor pula. Kedai-kedai jual. Yang disebut dengan cek kedai-kedai yang jual arak ni. Pergi cek semua lah. Pecahkan botol-botol arak. Yang ada yang dijual ini. Mana tahu beracun semua. Memang arak tu pun beracun. Agama apa yang membenarkan penganut dia minum arak? Agama apa? Tak ada agama yang membenarkan penganut minum arak. Habis itu, yang kamu buat Oktoberfest tu, kenapa? Yang kamu buat, yang namakan dengan pesta arak tu, kenapa? Nak sebutnya gambaran bagaimana tololnya manusia ni sendiri. Tolol lawan perintah Allah SWT. Tak nampak tentang perkara yang sedemikian rupa. Seterusnya, apabila seorang itu sudah bagus niatnya dan segala bentuk gurur, sudah nampak terpedaya tadi, sudah dapat ditolak oleh jiwa sucinya. Dia boleh, bila orang ni, dia dalam keadaan niat dia betul, hidup dia dah nampak dah akhirat pada diri dia, maka dari saat itu, dia boleh tolak. Setiap kali mana datangnya gurur, nak datang terpedaya di jiwa dia, dia akan tolak. Aku ni nak jadi tertipu lah ni disebut. Aku ni senang. Dia akan datang pada diri dia, rasa untuk tertipu oleh jiwanya. Maka jelaslah bahawasanya tempat munculnya itu tadi adalah dari kesedaran mengenai kemakrifatan kepada diri sendiri. Tuan kita kata, punca apa kamu sedar tadi? Punca diri kamu kenal diri kamu. Bila kamu kenal diri kamu, kamu akan boleh tolak lah. Penyakit yang disebut dengan gurur datang. Kamu tahu dah, diri kamu ni ada kelemahan bahagian-bahagian tertentu. Kita ni kan
diri kita ni ada lemah dia. Lemah. Lemah kat mana? Orang lain tak tahu, kita je tahu. Lemah bila makan gula banyak sangat, jadi kencing manis. Lemah bila makan daging banyak sangat, jadi darah tinggi. Lemah dalam diri kita ni. Tu lemah bahagian kesihatan. Lemah pada iman. Kita pantang tengok duit, mula berpinar mata kita. Kita ni pantang. Kalau ada tempat-tempat yang jualan murah-murah, mesti muka kita cacak depan. Kita ni ada kelemahan. Kita tahu diri kita. Ada orang jadi demikian. Dia lemah tengok makanan banyak. Kalau tengok makanan banyak, sudah. Dia selera makan, dia datang. Dia bukan makan semua makanan banyak tersebut. Dia makan telur macam kebau je. Tapi dia lemah. Kalau tengok sekiranya makanan banyak, dia nak makan. Dia jadi demikian. Makanan. Lemah bila tidur. Dia ni ada di kalangan kita ni kan. Kalau tidur, orang kejut tak bangun. Kalau orang tak kejut, lusa pula baru bangun. Yang jenis payah jenis demikian. Kita ada kelemahan kita tersendiri. Yang kenal diri kita ni siapa? Kita. Kita je yang kenal. Orang lain tak kenal. Kahwin kadang-kadang kita kahwin dengan pasangan hidup kita ni 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Tak kenal-kenal pun. Pasangan hidup kita ni tak tahu pun perangai kita macam mana. Masih lagi tak faham. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Menandakan apa dia? Tak ada orang kenal diri kita kecuali kita sendiri. Tuan kita kata, bila kamu dah kenal diri kamu, kamu boleh tolak guru. Ni nak tipu aku ni. Kamu sendiri yang boleh tolak. Dan kepada Allah Ta'ala juga kepada hal-hal keakhiratan. Maknanya kamu boleh menjuruskan diri kamu. Aku nak suruh Allah redha pada aku. Aku nak suruh aku ni dekat dengan Allah. Aku tak peduli pada orang. Orang nak kata apa pun, katalah. Yang penting, aku dekat dengan Allah. Ini sifat yang mesti ada pada kita. Dan hal-hal keduniaan. Sesuai dengan apa yang diterangkan di atas. Tetapi apabila masih kejangkitan penyakit gurur itu, maka pokok pangkal penyebabnya atau asal kemunculannya ialah kerana tertarik oleh berbagai tujuan yang menyimpang daripada kehendak semula yang dirasai kesucian jiwa dan kebersihan hati pada seseorang itu sendiri. Maknanya, tengok atas diri kamu. Kalau kamu tertarik juga kepada dunia tu, punca apa? Punca hati kamu tu kuat lagi dengan dunia. Ini penyakit yang payah lah untuk kita nak ubati, kecuali agama. Agama boleh mengubati benda demikian. Agama ni apa dia? Sama ada melalui amalan kita, doa-doa kita baca. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulut kita ni tak berhenti sebut dalam diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni amalan doa yang kita baca. Kalau tanya macam mana ustaz nak buat biar jiwa kita ni nak empat kepada akhirat, baca doa banyak-banyak. Doa apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulut kita ni ulang dan ulang. Ni nak suruh kita kenal diri kita setakat mana diri kita sebenar. Jangan jadi diri kita dengan orang lain, jangan. Biar jadi diri kita yang sebenar. Diri kita ni. Ini mengakibatkan bahawa orang yang kalau dahulunya sudah menempuh jalan yang benar, akhirnya dimasukkan oleh keinginan duniawiyahnya. Dijebolkan, maksudnya diperangkapkan oleh keinginan duniawiyah. Kedudukan dan martabat yang dianggap tinggi ataupun harta benda yang mempesonakan padanya. Semua itu tentu saja merosak niat yang baik dan menggantikan dengan niat yang amat buruk dan juga jahat pada seseorang. Ana kan dalam belajar tasawuf ni, ana perhati ulama-ulama macam tuan kitab kita ni kan. Tuan kitab kita ni, dia perinci sungguh. Imam Ghazali, dia perhati, dia sehalus-halusnya dia perhati. Kalau perhatikan dalam cara umum kita ni belajar ni, kalau kita belajar kitab yang dikarang oleh
Athaillah Iskandari. Dulu kan kita belajar kitab Athaillah. Dia tinggi sangat. Kita nak fikir tu payah. Manakala yang ni dicernakan. Dia buat kajian tu terperinci sungguh. Macam mana yang kita jadi rosak? Hati kita ni jadi rosak. Punca apa? Dia menyebabkan kita rosak. Dia guna bahasa tu, ayat-ayat dia ni, dia perincikan seperinci-perincinya. Sebab tu kalau para hadiskan duduk seorang-seorang, baca seorang-seorang payah nak faham. Kalau kita duduk balik kan ke rumah, terbaca balik. Alah, tak faham lah. Ustaz sebut tadi faham dia sebut. Bila kita baca seorang-seorang, kenapalah jadi macam ni pula? Payah kita kena ulang kita. Anda sebut ada jemaah ni. Anda nak mengajar jemaah ni, anda baca 2-3 kali. Baca 2-3 kali, tengok dalam kitab Arab. Sama tak sama? Yang asal dia. Baca lagi. Dulu belajar dah. Kemudian, waktu mana belajar dahulu, sambung lagi sekarang ni. Kemudian baca lagi. Nak sebut ni, nak suruh. Biar kita betul-betul faham. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kitab kita ni? Dalam masuk makrifah ni kan, kalau para hadiskan dengar je begini, dengar sekali ni, masa nak hurai ni jemaah boleh faham. Tapi bila balik nanti, balik ke rumah, simpan dah, tunggu minggu depan dah Ustaz hurai balik. Malas nak fikir dia jadi demikian. Ini dia akan terjadi demikian pada kita. Tapi nak sebutnya, setakat yang anda belajar ni, semenjak daripada belajar kecil-kecil dahulu, di antara kitab yang dia perinci betul-betul, kitab ini. Mustakhlas ni, di antara dia hurai sedetail-detail sikit. Yang Imam Ghazali, kata-kata Imam Ghazali itu, dah detail lah, dia huraikan lagi. Yang menyebabkan jadi, kita kata, sama je ni Ustaz, ayat yang dia sebut sebelum daripada ni. Dia tak sama. Tapi dia nak menghuraikan bagaimana sikap dan attitude yang ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini, dalam menghadapi ujian-ujian hidup di atas dunia ini sendiri. Ini sampai tahap demikian. Kedudukan dan martabat yang dianggap tinggi atau harta benda yang mempesonakan, semua itu tentu saja merosakkan niat yang baik dan menggantikan dengan niat yang amat buruk dan juga jahat. Bila kamu nampak harta benda dunia, jadi rosak terus diri kamu. Itu bahaya dalam hidup kita. Sebab tu Islam dia suruh, bila kita nak suruh diri kita ni dekat dengan Allah, salah satu kita infak. Banyak menginfak harta benda kita, sama ada harta benda kita, masa kita, tenaga kita akan dekat dengan Allah. Kalau kita ni payah tak berinfak, kita akan jadi jauh. Masa kita payah, kita nak infak untuk agama. Payah kita nak semayang, kita dah set 3 minit je semayang. Untuk 2 rakaat, misal contohnya. Kita tak boleh lebih daripada itu. Kalau kita semayang, kita set. Macam orang kita set kan. Semayang tarawih, 10.30 mesti habis. Misal contohnya. Pukul 10 mesti habis. Pukul 9.30 mesti habis. Setengah-setengah masjid demikian. Dia tak boleh dekat dengan Allah. Dia kedekut. Jangan kedekut dengan Islam. Dengan agama ni, kalau kamu nak suruh diri kamu dekat dengan Allah, kamu jangan kedekut dengan Allah. Maksud kedekut dengan Allah ni apa dia? Kamu kena infak. Belajar infak. Sedekah, harta benda kita sedekah. Kemudian air muka kita sedekah. Air muka kita ni kan, kat mana kita sedekah? Bila waktu mana kita sebarkan Islam, bagi tahu Islam pada orang lain. Kita infak air muka kita. Orang kata, tak malu ke dia ni? Asyik berdakwah je. Asyik bagi tahu je tentang Islam. Tak malu ke dia ni? Kita kata, kita gunakan air muka kita untuk kerja Islam. Tak malu pun kita. Kat mana kita infak? Kadang-kadang kan, ada orang yang kita sedekah barang pada dia. Bagi pada jiran sebelah rumah kita. Kita sedekah, dia tak pernah balas balik sedekah kita. Bila kita bagi pada dia, dia tak balas balik. Dia tak balas pun balik. Waktu mana dia tak balas tadi, kita terasa tak? Kita tak terasa. Kita bagi lagi. Bagi lagi. Satu hari, kita tengok barang yang kita bagi tu, dia campak dalam tong sampah. Misal contohnya. Tapi ada kita terasa? Tak. Kita bagi lagi. Bagi. Menandakan apa dia? Tanda kita ni, hidup kita menginfak air muka kita untuk kerja agama. Kalau jiran kita tanya, kamu tak bosan ke bagi pada saya?
Yang kamu bagi pada saya tak balas pun pada kamu tak bosan ke? Kita kata, saya tak pernah bosan. Sehinggalah Allah bosan dengan saya. Kita jawab demikian. Saya bukan nak pada yang kamu tersebut. Tapi yang saya nak ialah Allah redha pada diri saya. Macam kadang-kadang kan, kita ni bagi salam pada orang tak nak jawab salam kita. Assalamualaikum. Dia paling muka. Dia paling muka tu, bukan dia paling je, dia ludah. Dia ludah. Nak tunjuk dia benci sungguh. Padahal kita bagi salam. Besok kita jumpa balik dengan dia. Assalamualaikum. Bagi salam lagi. Dia pun berubah air muka. Dia ni tak faham ke aku tak nak dengan dia. Kita buat tak reti je. Kenapa? Kerana kita bukannya nak kepada yang disebut jawab salam dia. Yang kita nak redha Allah untuk diri kita. Tu tengok besarnya nilai. Kalau boleh sampai tahap itu kan, aman dunia ini. Tenang hidup kita. Kita tak peduli. Yang orang buat benda yang jahat pada kita, yang jahat dengan kita, yang putus silaturahim dengan kita, yang itulah kita sibuk nak sambung. Yang itulah yang kita lawan. Akhirnya, jiwa kita ni akan menjadi lapang dalam hidup. Susah keadaan demikian. Kecuali apa dia? Kecuali orang nampak akhirat dalam hidupnya. Jadi selama hal-hal yang menjurus ke arah keduniawiyah masih lagi dicintai oleh seorang yang ingin melenyapkan penyakit gurur, siapa-siapa yang nak suruh hapus penyakit gurur, tiba-tiba ada lagi perasaan duniawi pada diri dia daripada hal-hal keakhiratan, lebih dibandingkan dengan akhirat, serta hawa nafsunya yang menyesatkan niatnya. Demikian pula apabila keinginan nafsu syaitannya masih lebih disenangi daripada keredaan Allah Ta'ala, maka jangan sekali-kali dapat mengharapkan manusia tadi terlepas ataupun selamat daripada godaan gurur dalam hidup dia. Tuan kita buat kesimpulan mudah, dia kata. Selagi mana kamu buat ni, dunia tu masih lagi melekat dalam diri kamu, itu tanda kamu gurur. Ataupun, dia kata, ataupun kamu ni, kalau kamu buat sesuatu benda, keinginan nafsu syaitan tu lagi besar pada diri kamu dibandingkan dengan keinginan untuk akhirat dalam diri kamu, tanda kamu masih lagi diseliputi dengan gurur. Kalau dua benda ni, kita semayang, kan Nabi biasa sebut kan, bila kita semayang, tapi dunia kita ni masih lagi besar. Tengah-tengah semayang tu, masuk komplek PKS, keluar komplek PKS. Tengah semayang tu, mengata je kita. Dalam semayang kita. Maknanya kamu ni gurur lagi lah tu. Gurur lagi dalam hidup kamu. Nak tahu cara demikian. Ataupun ada lagi perasaan kita ni, rasa orang bagi salam kan. Orang bagi salam. Assalamualaikum kat rumah kita. Kita pun tengok je. Ada orang datang. Orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita pun keluar. Kita pun sebut. Tuan rumah tak ada. Kita sebut demikian. Padahal dia tu tuan rumahnya. Dia sebut tuan rumah tak ada. Dia sebut demikian. Maknanya kamu ni gurur lagi. Kamu lagi terpedaya lagi dalam hidup kamu. Kenapa? Beratnya kamu nak terima tetamu. Padahal kadang-kadang kan adik-beradik kita telefon. Kak, nak datang dah hujung minggu ni. Hujung minggu ni, akak baru je dah rancang dengan anak cucu. Nak keluar, dia sebut demikian. Kita mula sebut demikian. Adik-beradik kita kata, alah, ingat hujung minggu ni nak datang. Padahal patutnya kita jawab apa dia? Nak datang, jemputlah datang. Datang, kita ni rasa gembira. Tapi kita dah fikir lah. Kalau dia datang, kita kena masak. Kalau dia datang, kita kena kemah rumah. Banyak benda, letih je. Lebih baik dia tak datang daripada dia datang. Ni yang menyebabkan akhirnya kita niat benda apa dia? Gurur. Terpedaya dalam jiwa kita ni kuat lagi. Padahal kalau orang datang ni kan bawanya pahala, kemudian membawa dosa-dosa kita keluar dengan dia. Kan bila ditanya pada Rasulullah tentang mengenai kebaikan dengan datangnya tetamu, misal contohnya. Rasulullah kata, tetamu membuang segala kecelakaan daripada rumah tangga kami. Pernah satu ketika bila ada seorang hamba Allah datang bertamu tersebut, kemudian dia keluar daripada rumah tu, diikuti dengan kala, lipan,
jengking dan sebagainya keluar bersama dengan tetamu tadi. Lalu digambarkan, itulah nak sebutnya kecelakaan dalam rumah tangga kita. Bila datang tetamu, Allah mendatangkan rahmat, Allah membuangkan azab. Tapi rumah tangga kita ni bila tetamu datang? Bila? Cuba tanya. Dalam keluarga kita. Payahnya nak datang. Raya tu pun kita makan biskut raya seorang-seorang je. Ramai mana orang beli kuih raya kan, biskut raya kan. Habis disusun je. Tetamu tak datang pun rumah dia. Kenapa tetamu tak datang? Anak beranak dia pun tak datang. Kenapa anak beranak dia tak datang rumah dia? Orang tahu dah, rumah kamu ni tak ada kebaikan. Dia tahu dah, tuan rumah ni hurur terpedaya dalam jiwa dia. Payahnya. Akhirnya, kita makan ngap-ngap seorang-seorang. Kuih raya tu depan TV. Nak sebutnya punca apa? Punca kitanya tak ada kebaikan daripada diri kita, hurur dan terpedaya dengan dunia ini. Allahu Akbar. Ni kita kena usahakan. Sebelum kita mati ni, jangan kita terpedaya, jangan. Sebab banyak dah amalan yang kita buat. Bila amalan kita buat, tiba-tiba kita terpedaya, habis rugilah kita. Rugi dalam hidup kita ni. Selagi mana ada dua perkara tersebut. Maka jangan sekali-kali dapat diharap manusia tadi terlepas daripada selamat, daripada godaan gurur. Manakala kecintaan kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla lebih dimenangkan dalam jiwanya. Kalaulah dalam jiwa kita ni, aku hanya cinta pada Allah. Aku hanya nak dekat dengan Allah. Aku hanya dalam hidup kita ni nak pada Allah je pada diri kita. Dan hatinya, kemakrifatannya kepada Allah Ta'ala, pula kemakrifatannya pada diri sendiri, yang tentu saja keadaan. Keduanya timbul daripada akal yang sihat dan sempurna. Maka orang itu masih memerlukan lagi satu perkara, iaitu masalah ilmu pengetahuan. Kalaupun ada yang tadi dah faham, dah betul dah, makrifah betul dah jelas, tapi perlu satu lagi. Apa dia? Ilmu pengetahuan. Maka daripada itu mari kita kini memperbincangkan masalah yang ketiga, yang boleh menyelamatkan kita daripada gurur, ialah ilmu pengetahuan. Sebab tu tuan kitab kita, dia sebut tadi, patutnya akal, ilmu pengetahuan, kemakrifatan. Tapi didahulukan kemakrifatan dalam huraian ini. Kenapa didahulukan kemakrifatan? Dia sebut asasnya. Sebab itulah dia kata ilmu ni datang yang ketiga. Ilmu pengetahuan tu susunan yang ketiga untuk kamu nak menyelamatkan diri kamu daripada gurur dalam hidup kamu. Berusaha barang sekian. Dalam hidup kita ni kena sungguh-sungguh sikit. Yang ketiga ni ilmu pengetahuan. Yang dimaksudkan di sini ialah masalah pengertian, memahami ilmu pengetahuan tadi. Adapun kami kehendaki ialah ilmu dalam kemakrifatan mengenai cara bagaimana menempuh jalan menuju ke jalan yang menjurus kepada keredaan Allah Ta'ala. Hal ini tentulah memerlukan ilmu. Apa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang malahan menjauhkan diri daripadanya, itu sendiri. Kamu kena ada, kamu kena tahu. Macam mana cara kamu nak dekat diri pada Allah. Ilmu lah. Dengan zikir, misal contohnya. Dengan ilmu tadi, kamu dekat dengan diri pada Allah. Baca Quran, kemudian dengan sedekah, dengan bangun tahajud malam, dengan berjuang di jalan agama, membanyakkan masa kita untuk mentaati perintah Allah ni di antara jalan-jalan dia. Selain itu juga bermakrifah mengenai bahaya apa sahaja yang akan ditemui di tengah perjalanan nanti ketika mengambil jalan tersebut. Selain daripada itu, kena tahu juga bila kita menuntut ilmu ni, benda apa halangan-halangan yang terjadi. Halangan bila kita menuntut ilmu. Banyaklah. Kita nak datang dengar kuliah ni pun halangan tadi kan. Nak datang tadi dongak ke langit. Hujan ke tak hujan. Kemudian nak datang tadi tengok jam. Kalau kita datang awal sangat kan kita sebut. Kan ustaz tak sampai lagi kita sebut. Kemudian ni halangan-halangan dalam diri kita. Kan datang nanti kan ustaz tak datang pula dia sebut. Halangan tadi. Ni ilmu kita kena tahu. Lalu kita tahu, ni semua godaan syaitan je. Elok nak datang, isteri kita pula panggil, bang, abang nak pergi ke mana tu?
sayur-sayur, lauk-lauk tak ada ni. Sebut saja begitu. Kita pun termenung balik. Ni godaan. Ni ilmu dia panggil. Kena tahu ilmu dalam diri kita. Bila kita nak taat pada perintah Allah, ada je benda yang terjadi. Tengok Nabi Ibrahim AS lah contoh. Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia tu kan. Nak sembelih Nabi Ismail tu. Berjalan nak sembelih Nabi Ismail tu. Syaitan goda. Syaitan goda. Tu yang ada jamrah tu. Jamratul Aqabah. Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Kenapa ada jamrah tu? Yang kita kena melontar. Di hari tarwiyah tu. Kenapa? Jawabnya kerana nak ajar. Hidup kamu bila kamu nak taat pada perintah Allah, akan ada ujian. Akan ada tu ujian. Sindiran-sindiran. Kita belajar ni kan. Kita balik je bagi tahu pada keluarga kita. Bagi tahu pada suami kita, ke anak kita, isteri kita. Mesti setengah-setengah yang sinis itu, dia akan sindir terus. Nak belagak jadi ustazah lah tu. Nak belagak jadi ustaz lah tu. Ni nak sebut ujian. Makrifah tu kena tahu. Ni tuan kita sebut demikian. Apa pula halangannya dan tipuan yang pasti akan dihadapinya. Ni kita kena tahu. Bila kita nak pada ilmu, kena tahu ada tipu daya. Makrifah dia dan sebagainya. Tengok Ashabul Ukhdud. Ingat balik cerita Ashabul Ukhdud kan. Seorang budak yang pergi belajar. Di antara belajar agama, dia nak pergi belajar ilmu sihir. Kemudian nak pergi belajar ilmu sihir. Tukang sihir ni dah tua dah. Nak mati dah. Raja bimbang ilmu sihir ni habis. Raja bagi beasiswa pada budak ni. Bagi beasiswa. Kamu nak belajar, kamu tanggung. Istana tanggung, kamu belajar. Budak cerdik. Dalam perjalanan nak pergi tu, dia berjumpa dengan orang alim. Nak pergi belajar dengan tukang sihir. Dia jumpa dengan orang alim. Dia belajar dulu dengan orang alim ni. Bila dia pergi jumpa dengan tukang sihir, lambat. Sampai. Lambat ni. Tukang sihir pun rotan dia. Jadi, dia pun nak buat macam ni. Dia bagi tahu pada orang alim ni. Macam mana lah. Saya ni terlewat panjang masa ni. Lalu orang alim ni kata beginilah. Kalau kamu sampai nanti, kamu bagi tahu. Belum sempat nak sampai itu, mak ayah suruh buat kerja banyak sangat kat rumah. Ada banyak sangat. Jadi lewat sampai. Kemudian kalau kamu balik lewat, kamu bagi tahu tukang sihir tu. Yang demikian. Orang alim ni pun dia takut. Dia takut bagi tahu dia. Nanti kalau bagi tahu dia, nanti dia kena pula. Dia sebut. Sampai satu ketika, budak ni Allah jadikan ujian. Dia dalam perjalanan, ada singa yang duduk. Kan dalam hadis Rasulullah cerita tu. Ada singa yang terlentang, duduk di tengah-tengah jalan itu. Lalu dia pun, orang tak boleh lalu lalang. Singa tu mengaum kuat lah. Dia kata, hari ni aku tahu. Orang alim ke, orang yang tukang sihir ni betul. Di sisi Allah. Dia pun ambil batu. Dia baca doa. Ya Allah, kalaulah orang alim ni betul, maka kamu jadikan batu yang kebalik ni mati singa tersebut. Tapi kalau sekiranya tukang sihir itu betul, maka aku balik ni, singa tu tak bergerak apa-apa. Di sudut logik je, tak matilah. Patutnya baling batu. Singa ni tak lari dan sebagainya. Tapi di sudut logik. Tapi di sudut logiknya, betul orang alim tu patutnya. Dia pun ambil batu, dia baling. Baling tu, mati sungguh singa tersebut. Bila mati singa tu, dia tahu. Betul orang alim. Kemudian, dia bagi tahu pada orang alim tu. Orang alim tu bagi tahu. Kalaulah kamu jangan cerita pada orang lain tentang ilmu kamu dah lebih daripada aku sekarang. Kalau kamu jangan bagi tahu pada siapa-siapa yang kamu belajar dengan aku. Kerana orang alim ni pun takut juga. Takut dianya. Tapi lebihnya budak ni, satu hari dia boleh menyembuhkan buta mata menteri. Menteri buta mata. Dia pergi baca doa, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, diajar oleh orang alim. Doa. Ya Allah, kamu sembuhlah penyakit orang ni. Sembuh penyakit orang tersebut. Celik mata. Raja pun tahu. Raja ni tanya, kamu belajar dengan siapa? Kamu belajar dengan siapa? Ilmu ni. Orang tukang sihir ni tak mengajar kamu macam ni. Kamu belajar dengan siapa? Akhirnya dia sebut juga nama orang. Nama orang alim. Orang alim ni tangkap dan dibunuh. Kemudian lepas itu, ni ujian belajar, nak sebut. Ujian belajar. Sejak dulu-dulu lagi akan berlaku demikian.
Kemudian budak ni pula suruh kembali balik taat. Dia kata tak, saya dah kenal Allah. Saya tak nak belajar benda yang demikian. Dia pun mula kanak-kanak ni untuk dibunuh. Dia ambil bawa dia di atas bukit nak dicampak, tiba-tiba yang nak mencampak tu jatuh. Kemudian budak tu balik semula. Balik semula berjumpa dengan raja. Kemudian budak ni pun bagus juga balik. Kalau kita lari lintang pukang terus. Bila balik dalam hadis cerita ni, para hadis kan boleh baca balik dalam hadis Riyadus Salihin tu, jumpa dengan cerita tentang budak nak belajar ilmu ni. Allah jadikan ujian pada dia. Kemudian dibawa tengah laut. Bawa tengah laut, tiba-tiba bergoncang kapal tersebut, mati habis yang hantar tersebut. Budak ni berenang elok sampai ke darat, balik semula berjumpa dengan raja. Jumpa raja. Raja ni pun heran, macam mana tak mati-mati budak ni. Lalu budak ni sebut, dia kata, tuanku, kalau tuanku beria sangat nak suruh saya mati, senang je. Tuanku panggil orang satu stadium, kumpul orang satu stadium, tuanku letak patik ni letak dekat kayu, tuanku ambil anak panah patik ni. Tuanku panahlah patik. Waktu mana nak panah tu, baca doa. Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan pada budak ni. Lalu raja ni, memang nyakit hati ni kan. Memang nak suruh mati sungguh budak ni. Buat sungguh. Panggil orang ramai, letak dalam satu stadium. Kemudian, letak budak ni ikat. Kemudian, Rasulullah cerita tu, panah tepat kena dekat halkum. Dia baca doa, Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan pada budak ni. Dia sebut demikian. Kena panah. Bila kena panah, pancut darah keluar. Gugur syahid. Satu stadium tu sebut, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu. Kami bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Rabbil Ghulam. Tuhan pada budak ni. Satu stadium. Lagilah terkesan raja ni. Lagi tension raja ni. Raja ni pun gali lubang. Gali lubang. Jangan bagi keluar semua. Siapa yang beriman dengan budak tu, terjun dalam lubang. Lubang tu bakar api besar. Dipanggil Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud kan? An-nari zatil waqud. Yang dalam demikian. Seorang-seorang terjun. Rakyat ni dah yakin sungguh dengan budak ni terjun. Kerana ilmu tadi. Kerana yakin tadi. Terjun seorang-seorang. Tiba-tiba ada seorang ibu yang bawa anak kecil. Teragak-agak. Nak terjun ke tak terjun? Nak terjun ke tak terjun? Anak kecil ni, yang bayi yang sedang menyusu ni, berhenti menyusu. Dia tengah menyusu tu. Dia berhenti menyusu. Dia sebut pada mak dia. Mak tak nak masuk syurga ke? Dia sebut. Mak tak nak masuk syurga ke? Dia depan mak ni, syurga yang Allah sediakan untuk dia. Terjunlah. Dia pun terjun dengan anak tersebut. Rasulullah cerita panjang dalam hadis Ashabul Ukhdud ini sendiri. Ini cerita tentang bila belajar, inilah ujian. Ujian yang kita lalui dalam hidup kita. Ilmu pengetahuan kan. Macam kita ni kan kena ujian. Datang belajar, minggu ni datang. Minggu depan kena datang lagi ke ustaz. Kena datang lagi. Kemudian sampai bila ni? Sampai kita mati ataupun ustaz mati. Mana mati dulu sang kita. Ataupun kelas kita dimatikan. Maknanya gambaran ilmu ni belajar sampai bila? Tak ada noktahnya. Tak ada akhirnya. Selagi mana kita ada peluang untuk kita menuntut ilmu, menuntutlah ilmu pengetahuan kita. Cuma kita kena tahu di sana ada ujian-ujian yang perlu kita lalui. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah. Dalam ilmu pengetahuan ini yang disebut oleh Tuhan kita untuk kita nak faham tajuk ini sendiri insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.